Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Hari ini kita akan membawa satu isu yang betul-betul panas, kontroversi, dan yang akan membuat Anda berpikir panjang, yaitu tentang maksud sebenar kesatuan di dalam politik Sabah. Tetapi bukan sekadar tanya siapa lawan siapa dan siapa gabung dengan siapa. Soalannya lebih mendalam. Adakah kesatuan itu demi rakyat ataupun demi kuasa? Baru-baru ini, Setiausaha Warisan Kota Kinabalu, Loy Kok Liang, tampil memberikan kenyataan balas terhadap pandangan Naib Presiden Parti Liberal Democratic ataupun LDP, Sim Fui. Kalau Anda mengikuti perkembangan politik Sabah, Anda pasti pernah nampak ataupun pernah dengar yang Sim Fui bercakap dalam rancangan Men Talk, di mana beliau meluahkan rasa pelik kenapa Warisan ingin bertanding secara solo di dalam pilihan raya yang akan datang. Sim berkata semua parti tempatan patutlah bersatu supaya tidak pecah undi dan boleh mengukuhkan kuasa tempatan. Memang bunyi macam masuk akal, tetapi Loy pula tidak setuju. Dan respon dia pula bukan biasa-biasa. Dengan nada dia yang tegas, penuh dengan sindiran tajam, tetapi disampaikan secara rasional. Katanya dia menghormati Sim sebagai seorang tokoh politik yang tenang dan matang. Tetapi kalau kenyataan seperti itu dibiarkan tanpa penjelasan, rakyat boleh salah faham dan menganggap Warisan ini sombong, tidak ingin bekerja sama dan tidak mahu berkompromi. Oleh itu, Loy rasa perlu untuk menjawab, untuk menjelaskan, dan supaya dapat mengelakkan rakyat Sabah terus keliru. Yang pertama, Loy mempersoalkan apakah maksud sebenar kesatuan parti tempatan itu. Adakah maksudnya semua parti Sabah kena masuk kerajaan dan jadi sebahagian daripada kuasa? Sebab kalau ikut rekod, LDP ini memang selalu ikut arus. Masa Barisan Nasional kuat, dia dengan Barisan Nasional. Dan bila Perikatan Nasional pula naik, LDP pun ikut Perikatan Nasional. Sekarang GRSPH pula yang memegang kuasa, LDP pun ada di dalam itu. Bahkan semasa Warisan menjadi kerajaan dulu pun, menurut Loy, LDP coba untuk masuk juga. Jadi adakah ini definisi kesatuan yang Sim maksudkan? Masuk mana-mana kerajaan yang berkuasa asal jangan jadi pembangkang. Loy berkata juga kalau itulah maksudnya, tidak heranlah kenapa rakyat semakin hilang kepercayaan. Nampak sangat prinsip perjuangan mereka bukan untuk rakyat, tetapi untuk memastikan kekal di dalam kuasa. Dan kalau Warisan mengambil jalan yang sama, siapa lagi yang akan berani kritik kerajaan? Siapa yang tinggal untuk bersuara apabila kerajaan membuat kesilapan? Selepas itu, Loy juga membangkitkan satu perkara yang sangatlah penting, yaitu keadaan semasa di Sabah. Infrastruktur kita masih lagi sangat teruk, jalan yang rosak, bekalan air dan elektrik yang sering terputus, ekonomi juga lembab, pengangguran tinggi, kemiskinan pun semakin meluas, dan apalagi harga barang pun naik macam tidak masuk akal. Tetapi dalam situasi macam ini, Sim tidak tanya kenapa kerajaan yang dia sendiri sertai tidak mampu menyelesaikan masalah rakyat. Sebaliknya dia soal, kenapa Warisan berjuang sendiri? Nah, pelikkah tidak? Apa pendapat Anda? Seterusnya kita semua tahu hampir semua parti tempatan sekarang ini sudah pun menjadi sebahagian daripada kerajaan. Ada yang bersama GRS, ada yang dengan PH, ada juga yang senyap-senyap berkawan dengan PAS dan juga UMNO. Tetapi adakah keadaan Sabah bertambah baik? Tidak juga kan? Malah menurut Loy, suasana politik semakin penuh dengan rasuah dan salah guna kuasa. Dalam keadaan macam ini, apa salahnya Warisan ingin solo di dalam PRN yang akan datang nanti? Dan Loy tanya lagi, adakah bersatu itu bermaksud kita semua tutup mulut bila ada pemimpin yang korup? Apabila ada skandal rasuah kita buat-buat tidak tahu sebab ingin menjaga kesatuan?
Kita nak bersama, tetapi kerjasama untuk apa? Untuk bagikan kursi, untuk kongsi jawatan menteri. Kalau itulah tujuan dia, maka warisan memang tidak berminat, katanya lagi. Mereka lebih rela bertanding sendiri dan pertahankan prinsip mereka. Dan ya, dia akui yang ramai adun Sabah sekarang dikaitkan dengan skandal rasuah. Tetapi apa yang kita dengar dari parti-parti kerajaan? Tiada, sunyi saja. LDP diam, Pakatan Harapan pun diam, di mana sudah suara pemimpin yang kononnya memperjuangkan integriti dan reformasi. Kalau semua diam, siapa yang mau tegur? Siapa yang mau lawan sistem yang rusak ini? Dan kalau semua parti setuju dengan apa yang kerajaan buat walaupun salah, kita sebenarnya tidak bersatu. Karena itu namanya kita cuma bersekongkol. Tambahan lagi, beliau kemudiannya memberikan cadangan yang jelas. Dia kata kesatuan sebenar bukan datang daripada gabungan politik, tetapi dari rakyat sendiri. Rakyat perlu bersatu menyokong pemimpin tempatan yang benar-benar berprinsip dan juga berani. Di dalam konteks Sabah, Loy berkata pemimpin itu adalah siapa lagi kalau bukan Datuk Seri Shafie Apdal sendiri. Nah, apa pendapat kamu? Kamu rasa betulkah apa yang dia cakap nih? Menurut beliau, Shafie Apdal ada visi yang jelas, prinsip yang kuat dan tidak pernah menjual hak Sabah demi kedudukan politik. Kalau rakyat beri sokongan penuh kepada warisan, barulah Sabah boleh membentuk kerajaan negeri yang kuat, yang berani berunding dengan kerajaan pusat, dan yang berani menuntut semula hak seperti 40% hasil negeri yang dijanjikan di dalam Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63, dan serta kuasa penuh ke atas sumber minyak dan gas. Coba kita fikir dahulu sekejap. MA63 itu sudah lama wujud, tapi selama bertahun-tahun hak Sabah masih dinafikan. Kerajaan pusat masih berkuasa penuh atas hasil minyak dan juga cukai kita. Dan walaupun pelbagai janji yang dibuat, janji Barisan Nasional, janji Pakatan Harapan, dan juga janji Perikatan Nasional, las-las, ujung-ujung semuanya tinggal janji sahaja. Malah pada 2022, kalau tidak silap, Kerajaan Persekutuan mengumumkan akan pulangkan semula sebahagian hasil daripada Sabah. Tetapi sampai hari ini kita masih lagi tunggu dan terus menunggu. Macam mana itu? Sekarang coba kamu tolong saya untuk jawab beberapa persoalan ini. Adakah warisan salah sebab tidak mau bergabung dengan kerajaan yang gagal menunaikan janji? Adakah rakyat Sabah perlu terus percaya kepada gabungan politik yang penuh dengan kompromi dan permainan kuasa, atau kita berani buat perubahan dengan memilih parti yang konsisten dan lantang bersuara? Dan satu lagi soalan, adakah semua parti di Sabah ini sebenarnya sedang berlakon? Di depan rakyat cakap soal perjuangan tempatan, tetapi di belakang pula lain yang jadinya. Kalau itulah yang berlaku, kita sebagai rakyat kena sedar dan mesti kita mula bertindak. Sekarang masa untuk kita buka mata. Jangan biar kita diperbodohkan lagi dengan slogan kesatuan yang hanyalah retorik semata-mata. Kesatuan sebenar itu berlaku apabila rakyat sedar, bersatu hati dan mengundi berdasarkan prinsip dan bukan saja janji palsu. Jadi Anda semua yang sedang menonton ataupun mendengar ulasan ini, apa pula pendapat Anda semua? Adakah warisan membuat keputusan yang betul untuk bertanding sendiri dan menolak kerjasama dengan kerajaan sekarang? Atau adakah mereka sebenarnya hanya pentingkan ego dan juga bahasa sendiri? Tinggalkan komen Anda dan ulaskan pendapat serta pandangan Anda di ruangan komen di bawah, karena macam biasa kita ingin tahu semua suara-suara Anda. Adakah masa depan Sabah lebih cerah bersama warisan dan Shafie Apdal, atau kita perlu memberi peluang kepada gabungan yang lain ataupun yang ada sekarang untuk membuktikan kehebatan mereka? Kalau Anda rasa video ini penting untuk difahami lebih ramai rakyat Sabah, jangan lupa untuk tekan like, share kepada semua kenalan Anda, dan macam biasa kalau belum subscribe,
subscribe-lah ke channel ini Current Sphere MY. Kita akan terus membawa suara yang berani, berita tanpa tapisan, dan kupasan yang tidak takut sentuh isu sensitif. Tetapi asalkan kita tidak memfitnah. Baiklah, sampai jumpa lagi di video seterusnya. Ingat, kita bukan sekadar menyampaikan berita, kita cabar naratif. Terima kasih semua.